Cuma ada satu amalan yang aku buat. Sebelum aku tidur, aku akan maafkan semua orang Allah. yang buat salah dengan aku, kemudian baru aku tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Seikhlas Ramadan yang dibahas oleh Bapak Kau punya podcast. Ribuan terima kasih kepada Bapak Hebat SG. Ini adalah episod yang ke-17, 16 Ramadan 1445 Hijrah, 27 Mac 2024. Wow. Banyaknya nombor saya, nasib baik tak terlepas. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Wow, Ustaz pakai baju hitam Ustaz. Hari ni nampak slim sikit Ustaz. Mungkin pasal dah puasa 16 hari Ustaz. Kebetulan 17 ni nuzul Al-Quran. Besok hari ni 16 Ramadan. 16 Ramadan. Besok 17 Ramadan. Hampir kepada nuzul Hampir, Al-Quran. Alhamdulillah. Okay. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Yusof daripada Abi kerana terus menyokong niat saya untuk meneruskan Seikhlas Ramadan. Itu dia Al-Khatib Basarahil. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, di sini Ustaz, hari ini Ustaz, topik kita adalah kemaafan. Okay. Saya tahu kita di bulan Ramadan ni adalah bulan dengan penuh keampunan. Di mana bulan ini kita kalau boleh buang yang keruh, ambil yang jernih. Wah. Mungkin hari ini kita akan mendalami di mana topik hari ini fathers and forgiveness. Bagaimana kita sebagai seorang ayah mengajar, mendidik anak-anak kita untuk mengampunkan atau memaafi yang mereka marah ke apalah kan. Ajar orang mengampunkan, maafi, dan yang paling yang kita nak discuss di antara keluarga lah. Mungkin adik buat silap dengan abang, ataupun abang buat silap dengan amak ke apa kan. Tapi kita harus berani dan pandai memaafkan antara satu sama lain. Dan kita sebagai ayah, kita harus menjadi satu contoh. So as a father, our ego need to be very small lah. Kita sometimes need to give in. Bukannya cakap kita give in walaupun anak kita tu salah kita give in. Tak. Kita salah, kita have to admit. We have to admit that it's our fault. And seek forgiveness and explain. And the kids will maybe insyaAllah, the kids will see the example and they will learn to be that. Ada tak cerita-cerita yang Ustaz boleh kongsi pasal kemaafan, keampunan ni? Ya, okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita tahu sekarang ni, kita dalam rangka pertengahan dah. Alhamdulillah. Dah. Kalau ikut kepada satu hadis pun ada yang kita tahu, awal Ramadan pada awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah keampunan. Yang terakhirnya akhir adalah pelepasan daripada neraka jahanam. So kita ni dalam keadaan pengampunan. So kalau kita lihat kepada pengampunan ni, kita sering kali kata suka kita lihat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu contoh tauladan yang baik. Tapi Nabi juga memberikan satu gambaran kepada sekeliling Nabi Muhammad, antara sahabat, yang mana satu peristiwa ni ada satu halaqah, satu gathering, satu majlis ilmu, satu halaqah lah, yang mana Nabi Muhammad SAW beritahu kepada sahabat, dia kata, ini satu hadis lah, akan datang daripada satu pintu ni ke arah ini, ke dalam ini, tempat ini, satu sahabat yang mana beliau adalah ahli syurga. Okay, this is a story lah yang saya bertepatan dengan pengampunan ni lah. So bila mana sahabat tu masuk, dan sahabat-sahabat ini semua melihat, okay, this is the one, the guy yang Nabi kata ahli syurga. Ahli syurga. Okay, sebab akan datang masuk, Nabi kata dia kan, masuk tempat ni adalah ahli syurga. So sahabat ni ahli syurga lah. So di kalangan sahabat yang duduk tu dapat tahu yang this person ni, sahabat ni adalah ahli syurga. Dia ambil keputusan untuk
tidur ataupun tinggal rumah sahabat ahli syurga ni yang Nabi katakan selama 3 hari. Selama 3 hari Diikut dia balik. dia Kira minta izin nak tidur, saya nak wahai sahabat saya nak belajar daripada dia lah, nak no, contoh dia tak belajar, dia just cakap I want to stay for I want to menginap rumah anda selama 3 hari. Dalam hukum 3 hari kalau seseorang tu tinggal, ini satu amal jariah tau. Satu benda yang ibarat kata memang kita nak kena menyantuni orang yang datang bagi kita, dan kita nak kena serve diorang sebagai tetamu. Betul. Selama 3 hari. Itu dah memang satu benda yang sebab tu kalau kita pergi rumah orang nak kena layan kita, tuan rumah nak kena layan tetamu tu sebaik mungkin selama 3 hari. The fourth one is amal jariah. Tak nak layan ataupun tidak tu terpulang pada orang tersebut. Oh, this is the fourth new. day. Okay. So sebab tu sahabat tu dia ada 3 hari dia berada di rumah tu, dan sahabat yang tuan rumah tu dia melayani sahabat tersebut selama 3 hari. Wajib kira. Mesti nak layan dengan baik lah 3 hari Ya, 3 hari. Okay. So after 3 days baru the fourth day tu baru dia bilang kenapa dia berada rumah sahabat ni untuk menginap dan juga tinggal selama 3 hari tersebut. Kenapa? Selama 3 hari tu. So sahabat dia cakap, you know why, dia kata, aku tinggal rumah kau ni sebab pada ketika kau masuk dalam halaqah pada hari tersebut, Nabi kata akan datang masuk daripada sudut ini adalah ahli syurga, seorang ahli syurga. So aku nak tahu di manakah, apakah amalan yang menyebabkan kau jadi ahli syurga, menjadi ahli syurga according to Nabi ni. Tapi selama 3 hari aku kat rumah ni, aku tengok kau buat sama seperti aku buat. Kira tidur, sembahyang, ibadah semua sama aku buat sama. Apa beza dia? Kenapa dia confirm ahli syurga? Ya. Aku ni tak confirm Bukan tak confirm. Kira macam dia bantu nombor lah. So akhirnya dia kata, sahabat, ya betul aku buat seperti mana kau buat. Cuma ada satu amalan yang aku buat. Sebelum aku tidur, aku akan maafkan semua orang yang buat salah dengan aku kemudian bila aku tidur. So on that particular part, kita lihat bagaimana Nabi pun sebenarnya akan lakukan sama juga, iaitu dia akan istighfar, meminta ampun daripada Allah Ta'ala. Keduanya adalah dia memaafkan semua orang sesiapa saja yang buat salah dengan dia. With that, kalau berkaitan dengan topik kita pada ketika ini, episod ini adalah tentang memaafkan kesalahan orang dan bagaimana kita mengajar sifat kemaafan itu kepada ahli keluarga kita. So saya sendiri individu, saya cakap dengan anak saya, sebab kes bully ni dia berlaku kat mana-mana. Kes bully juga berhadapan dengan anak saya pun berhadapan dengan kes tersebut ataupun perkara berkaitan dengan bully. So saya cakap dengan anak saya, walaupun you dah kena, you don't apply that to others. Pasal you feel that bully, dan you nak bully orang lain sebab you dah pernah rasa. Satu, tak boleh, jangan buat. Pasal you must, saya nak kena kill that kind of attitude lah. That attitude is wrong lah. Ya. Keduanya adalah you must belajar memaafkan orang. Kalau orang tu buat salah dengan you, maafkan dia. You don't dendam. Sebab tu benda boleh jadi, dia boleh jadi bad seed. Kita akan menjadi satu tanaman yang tak sihat apa. Termasukkan diri saya juga. Orang baik. Oh, you mean dendam, simpan sifat dendam tu. Sifat dendam tu. Kalau kita tak maafkan orang, kita benci sangat orang tu, mungkin kita apa tahu, mungkin dia punya kekurangan, kita maafkan dia lah. Mungkin ada benda yang buat dia seperti itu. Kita tak tahu. Faham. And we are nobody to judge. We are nobody to stereotype that person. So itu pada saya antara perkara sebagai ayah, yang mana kita ni dalam podcast ni kan, ataupun this kind of episode yang mana kita berada pada sesi ini adalah tentang sifat kemaafan, yang mana kita sebenarnya ada ego dan kita nak rasa kehebatan dengan keegoan yang kita ada. Tetapi kalau kita gunakan elemen kemaafan yang banyak disebut dalam Quran, kemaafan yang mana amalan yang ditunjukkan contoh oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita apply, mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Betul. Kita mendapat rahmat dan kasih. Yang mana pintu syurga dibuka luas, insya-Allah. Pintu neraka ditutup rapat, makanya kita akan dapat banyak rahmat dan kasih sayang Allah di dalam bulan Ramadan. Betul. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas perkongsiannya itu Ustaz. Memang kemaafan ni adalah satu perkara yang bukan senang Ustaz. Memang saya cakap maafkan je lah. Sometimes ada perkara-perkara yang orang buat kat kita yang
secara lafaznya kita boleh cakap, aku maafkan kau. Tapi kadang-kadang kita simpan. Itu yang kadang-kadang buat berat. And macam tadi Ustaz tadi cakap, sebelum dia tidur dia amalkan, dia memaafkan orang. That is the same thing yang I think ada orang nasihatkan, never go to sleep with a revenge. Jangan simpan, jangan. Kau nak tidur, kau lepaskan. Just whatever, don't keep it to your heart. Betul. Just forgive and forget. Betul. Senang kita cakap, but I know it's very hard. But I think it's about, Dia take time. it takes time lah, insyaAllah. So if you can practice that, I think that's the good one also. Betul. And of course di antara keluarga, between you and your family, as a father, as a leader, you are a bigger person when you willing to throw your ego aside and forgive and forget, especially your family members. Yeah. That is very important, because at the end of the day, macam mana pun darah daging kita, Betul. macam mana pun dia tetap keluarga kita. Betul. Tak ada orang yang tak pernah buat kesilapan. Betul. InsyaAllah kita pelajari di antara satu sama lain untuk memperbaiki diri kita menjadi seorang insan yang lebih baik dan lebih sempurna. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Ustaz. Itu dia episod kita yang ketujuh. Wow. Memang sedap kalau kita berbual pasal kemaafan. Kita dapat belajar dan memang kita dapat bersihkan diri kita, insyaAllah. Ini topik yang cukup baik untuk kita discusskan. Episod ke-17. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun menyokong kami, terutama sekali Bapa Hebat.sg kerana terus menyokong Bapa Kau pada podcast Seikhlas Ramadan, dan juga penaja kita Seikhlas Ramadan 2024 ini, Jalindo, yang paling jago. Itu dia pilihan anda, amanah kami paling jago, Jalindo. Anda boleh hubungi mereka di 92482596 92482596 kalau anda ada pengiriman untuk ke Indonesia ataupun pengiriman dari Indonesia ke Singapura, anda boleh hubungi mereka langsung yang paling jago. Itu dia, Jalindo. Dan juga tak lupa, sejak mereka sampai, mereka datang tiap-tiap hari. Ini dia, Nur dan Haidir. Alhamdulillah. Terima kasih Nur dan Haidir. Talian mereka 81184828. 81184828. Rakan hartanah setia anda. Itu dia, Nur dan Haidir. Terima kasih kerana sudi bersama kami di studio hari ini. Semalam kita buat pasal resale. Resale. Geran lagi tinggi lah. Boleh pilih mana nak duduk dengan mak ke apa kan. Ya, betul. Sekarang saya nak tanya, memang kalau dia nak beli BTO, memang dia cuma tengok apa? Rumah sampel Show flat. Show flat rumah sampel. Okey, dia tengok rumah show flat. Tapi kalau resale memang tak ada show flat. So you actually need to bring them and see. Betul tak? Yep. So the process for you is a lot lah. Pasal nak kena buat banyak rumah kan, nak kena buat banyak orang lah. Average selalunya berapa rumah? Average normally around 4 ke 5 gitulah. Because before kita pergi ajak orang tengok rumah, kita tanya diorang dulu location. Kalau let's say dia cakap mana-mana boleh, mungkin ada sikit tough lah. It's a big area for you to swarm lah. Yes. Okay. And then nak tanya macam mana dia nak dekat mana semua, what kind of house, tingkat rendah atau tinggi. Okay. So from there we can narrow down. Is there a questionnaire or like a checklist for you to do with the potential buyer, macam location apa ni ke, so you all can narrow down diorang punya? Tak, normally I just ask Okay. dia punya priority dulu. Okay. Okay. What is the common priority? Priority the location. Location yang diorang nak. Okay. That's important. Then from there, even sometimes bila kita dah tahu apa yang dia nak, nanti kita tunjukkan dia kat the house that is available. Nanti kalau cakap ni tak nak, that means we also somehow ada know what kind of house. Beside the location, nanti what kind of house yang dia nak. Kemudian model semua dia. Right. And you be surprised that sometimes satu rumah pergi tengok, dia dah okey. Oh, serius lah? Yep. Wah, rezeki lah, satu rumah senang kerja Yes, lah. Okay. Tahu no, sebelum tu kerja banyak jugalah. Ya, Lepas tu rumah. kerja senang lah. Senangkan kerja lepas tu. Kadang-kadang bila kita tajuk orang location mana, orang ingat nanti diorang cakap, bang, saya mana-mana pun boleh. Diorang fikir diorang nak senangkan kita. Padahal
Itu Itu lagi menyusahkan. Pasal takkan nak pergi cari satu Singapura. So bagi mereka yang nak cari rumah, nak beli rumah resale, siapkan diri, kau kena bilang first kat mana kau nak tinggal. Betul. Sama juga kau tahan taksi, uncle can go. Go go uncle ni uncle pun blur juga. Mana kau nak hantar dia ni? No, I got money. Just go. Okay, sempena Ustaz dekat sini Min kita nak tanya satu soalan Ustaz. Min kita selalu bawa orang pergi viewing rumah, resale housing ni kan. Kadang-kadang kita pergi tengok rumah yang bukan orang Islam. Jadi ada dua pertanyaan saya lah. Pertama is saya pernah kena kita pergi rumah ni satu, walaupun anjing dia ada anjing rumah orang Cina ni lah. Anjing dia dekat satu tempat je. Tapi bulu dia berserak lah kat dalam itu. Jadi bila kita nak perlukah kita sertu satu rumah ataupun satu tempat tu je. Lagi satu pula bila this happened to me my real life. I was bringing this couple to a view. So this agent dia buka rumah tu ada 3 bilik tidur. Dia buka bilik pertama, dia buka bilik kedua. Bilik ketiga dia tak nak buka. So bila I ask him, dia cakap no, it's the same size. It's the same size. Dia ada room same lah. size. Dia ada room. It's a mirror image. So I just tell him, open the door lah. If there is nobody there, we would like to see. Kan? Takkan mana tahu sekali tembok pecah ke kan. Correct. Sekali bila dia buka pintu, satu bilik tu berhala. Daripada ke lantai ke tepi. Kira kan the whole room tu bilik sembahyang dia lah. Yes. It's like macam living temple dia lah. So kalau macam gitu, apa pendapat Ustaz? Kita nak kena buat apa kalau Kalau orang tu nak beli lah. Kalau my client want to buy lah. Kalau saya Ustaz, saya berani jangan beli. No, you be surprised because yang yang berhala tu dia tak jadi beli. Tapi yang anjing tu, my client orang Islam nak beli juga mati-mati pasal location bagus. Okey. Soalan dia nak kena setru satu rumah ataupun setru tempat yang anjing tu je. Berkenaan dengan rumah yang bukan Islam kita nak beli, kita ada beberapa perkara yang mungkin nak elakkan daripada rasa kurang selesa ataupun kebersihan. Dia jatuh dalam bab kebersihan sebenarnya. Okay. Sebab dia pertama sekali adalah tentang rumah yang kita nak tinggal tu mesti dalam keadaan bersih. Okey. So cara kita bersihkan ataupun apakah yang menyebabkan kita perlu bersihkan tempat tu, sebab dia ada kekotoran. Dalam kategori kekotoran ni dia mesti dilibatkan dengan najis. Najis yang bagaimana yang perlu kita bersihkan. Betul tak? Okay. So dalam kategori ini anjing tu dalam bab agama dia dalam kategori yang tidak bersih, perlu dibersihkan. Okay, dalam kategori najis jugalah, tapi dari bagaimana perlu dibersihkan. So dalam kategori bersih kita gunakan kaedah sertu lah. Okey, sertu yang mana kita perlukan 7 air. Antara 7 air itu satu dia adalah air tanah. Okey, air tanah yang mana kita harus jiruskan. So mana satu rumah ke ataupun tempat yang anjing tu ada. So dia jatuh juga dalam kategori yakin dengan was-was. Okay. How yakin we are anjing tu, ataupun kalau kita rasa yakin anjing tu hanya di situ saja, sebagaimana tuan rumah dia cakap, dan situ je kita bersihkan. Tapi kalau kita rasa anjing tu berkeliaran di satu rumah, dan was-was lah. Was-was, mungkin air dia pun terjatuh, kan najis dia pun mungkin dia kencing ke tempat. Tapi itu semua whatever yang kita tengah wild assumption kan. Correct. Untuk mengelakkan daripada sifat was-was, makanya kita dibolehkan untuk ataupun kita satu rumah. No issue about that. Satu rumah apa nak kena sertu. Ustaz pernah sertu rumah Ustaz? Saya pernah satu rumah. Betul? Rumah landed pernah, rumah the whole house pun pernah juga. Disebabkan dia beli rumah daripada bukan bangsa orang Islam. Bukan Islam. Jadi kadang-kadang dia nak kitchen je. Kadang-kadang dia nak stove. So dia dah takut nanti mungkin dia masak dengan babi, masakan yang tidak halal lah. Binatang yang mana kita tak boleh makan dan sebagainya kan. Betul. So satu atas stove je. Tapi bila libatkan dengan anjing ni pula dah jadi satu isu lagi. Mungkin ada sifat was-was ke ataupun apa. Akan nak membersihkan satu rumah. Kan. So kaedah untuk membersihkan satu rumah tu dengan dengan air yang 6 air bersih dengan 1 air tanah. So that is the standard part. So the whole house, pada saya kalau nak buat satu benda pun tak ada masalah. As long as you feel yakin, kan. Kalau tak ada nanti
Lemak itu tempat tu aku takut asal ada anjing. Timbul Was-was. Terfikir-fikir. Terfikir. You nak di rumah pun nak tenang apa? Boleh saya tanya Ustaz, nak setru rumah berapa harga? Dia lebih kurang depends on the size. Range. Kita pernah go for landed close to 1,000 landed lah. Landed bukan satu tingkat, dia bertingkat kan. Lepas tu tu tiga tingkat di rumah. Oi. Sebenarnya ada dalam few hundreds for HDB lah, I can say. Depends, ada 3 bilik, ada 4 bilik lah sebagainya. Yang ini aku mencela sikit lah. Tak tahu. I said, ini tak tahu relevan ke tak relevan. Bila kau cakap setru pasal ada setru apa? Sertu. Sorry lapar pasal lapar. Sertu, bila kau sertu tempat tu pasal ada anjing atau apalah kan, kita was-was. Kalau kita tak sertu, kita demolish semua tu, kita cat lah, kita renovate, okay tak? Is it the same as sertu? Yeah. I think that one Ustaz can answer you better. Oh sorry Aku pun tanya. Apa bezanya Ustaz? Saya kalau dah pecahkan semua dah Dia jadi bersih. Dah kira okey kan? Tak payah nak ni kan. Then so pada mereka hacking dan sebagainya kan. Correct. Betul lah. Jadi terpulang anda nak pilih antara nak panggil orang untuk sertu rumah daripada berapa ratus hingga 1,000 ataupun lagi cantik kau renovate satu rumah. Tapi second question is apa? Apa Yang dia punya? berhala tu Ustaz. Ini more spiritual lah. Ini more spiritual lah. Betul, Ya. tapi kalau kadang-kadang dorang pun ada yang bila dorang nampak terlampau banyak, dorang jadi macam apa tu? Jadi macam takut lah Ustaz kadang-kadang. Ya, tapi when they move they will take all out. Nah, Yes, ya, but they betul. were saying take all out, tapi dorang kadang-kadang dorang akan macam merasa yes. ada yang Dah saya cakap Bekas rumah, bekas bilik tu masih ada. spiritual lah. Dari segi spiritual tu nak kena buat bacaan, baca doa selamat. Rumah yang tidak dihuni selama beberapa hari, bulan, month, hari 40 days and above, akan dihinggapi oleh syaitan dan iblis. So what is the punya way out untuk perkara tersebut adalah dengan bacaan surah Baqarah full okay. to that house. So tapi the validity is 3 hari. Maksudnya you nak kena kerap kali baca Quran ataupun fill up your house with solat, fill up your house with bacaan. So that's where bila you dah pindah, Yes. they keep on doing it lah. See? So maknanya surah Baqarah tu yes, is the validity of the full surah Baqarah. Memang ada hadis pun yang mengatakan mengelakkan rumah tu dihampiri oleh syaitan dan iblis. Boleh pakai radio apa tu? Audio atau baca? Ya. Audio yes, tapi lebih afdal lah, lebih baik. Alangkah baiknya lah. Tapi kalau tak mampu kita beli ni. Or just on Yasin. Tapi tak begitu efektif. Efektif tuan rumah sendiri yang commit. Bila Ustaz cakap surah Al-Baqarah ni means every 3 days kita kena baca Al-Baqarah ataupun baca Quran je dalam 3 apa Dalam tu? 3 hari. Ada yang boleh pecahkan. As long as you read surah. Kalau ikut pada Ustaz Fatis perkongsian surah Baqarah tu can pecahkan. Surah Baqarah antara surah yang terpanjang. Bukan surah Baqarah adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. So if you want to read with that kind of limited time you have, nak baca For one day, then it's a bit. better kita pecahkan hari ni baca satu page contohnya. Like I say audio also can, tapi saya rasa lebih mujarab, I can use that word lah. And also effective adalah yang menghuni. Mungkin yang menghuni pula tak boleh baca. Dia upah orang pun at least effort juga. Itu boleh nak tanya. So Actually, kau both effort. rumah baru bila kau pindah nanti kita ada doa selamat kan. Boleh engage apa, boleh tengok Nabi lah Ustaz, boleh. We have banyak, kita pernah semar rumah, setu rumah. Ustaz ada buat sema rumah juga. Jadi kalau macam if my client ada yang rumah dia masih ada tersangkut apa kan. Tersangkut in inverted commas lah. I can approach you lah insyaAllah. InsyaAllah. Rumah tersangkut Tersangkut bukan tersangkut bayar ke apa lah. Tak ada. Ustaz. Kadang-kadang dia apa tu masuk 5 orang, malam dah jadi 6 orang lah. Baik Ustaz, sampai di sini saja Ustaz. Daripada kita melalut nanti habis. Ini dia hari ini. Sampai di sini saja dapat kita bersama. Terima kasih kepada Ustaz dan juga Noh dan Hadi kerana terus bersama kami di sini. Tak segan silu sejak diorang datang sampai sekarang. Tak tahu nak balik. Dia jumpa setiap hari. Sahur sekali ya. Terima kasih. Nanti kita buka sama-sama. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini saja. Semua yang ada di sini kita ketemu lagi di episod seterusnya esok. Akhir kata saya di sini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.